Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nahtadi ila ma yanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina wa ba'd. Amin. Kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, dengan rahmat, dengan hidayah dan dengan inayahnya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama duduk di tempat yang mulia pada pagi ini. Masih lagi diberi peluang untuk kita dapat melangkah ke rumahnya. Masih lagi diberi peluang untuk kita dapat bersama-sama berjamaah. Dan masih lagi dipanjangkan umur kita untuk meneruskan melakukan kerja-kerja amal ataupun melakukan amal ibadah sehingga ke hari ini, sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke masjid ini, setiap saat kita duduk di dalam sepanjang masa dalam masjid ini, di rumahnya ini, dikira sebagai amal-amal yang akan menjadikan dan menggandakan amal kita untuk menjadi asbab untuk Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai salah seorang daripada penghuni syurganya, insya-Allah. Hari ini dah masuk hari yang ke-19. Betul tak? 19 ni rasa lama ke sekejap ni? Nak boleh ke sampai ke 19 ni? Tuan-tuan rasa mana? Rasa lama? Oh, baru 19. Ke rasa 19 dah. Kan lain, berbeza dua. Ataupun ada baki lebih kurang 11 hari lagi. 11 hari tu rasa lama ke rasa pendek sangat? Kalau duduk baru kata Allah 11 hari lagi, rasa macam lama. Ada macam ada orang kata apa? 11 hari. Rasa macam baru rasa macam baru seminggu dia. Tengok tinggal 11 lagi puasa. Begitulah kita setiap kali datangnya bulan Ramadan. Berbeza-beza setiap orang. Ada orang rasa bila datang Ramadan ni punyalah seronok. Itulah tabiat para salafus soleh. Para salafus soleh bila mana 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, 6 bulan. Selama 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan tu, dikatakan para salafus soleh ini mereka sentiasa berdoa. 6 bulan tu doa sama. Doa apa benda? Doa minta Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada dia untuk dia dapat beramal di bulan Ramadan. Dia berdoa minta Allah sampaikan umur dia supaya dia dapat merasai lagi suasana, dapat rasa lagi beribadah di bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan dan nak ujung-ujung Ramadan berlalu dah. Ramadan sampai saat berlalu Ramadan, start daripada berlalunya Ramadan itu 6 bulan seterusnya pula dia buat benda. Dia minta juga pada Allah, tak berhenti-henti. Dan selama 6 bulan tu dia mohon Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan dan menerima segala amal ibadah dia. 6 bulan duduk minta dengan Allah Subhanahu wa taala, minta Allah ampunkan, minta Allah terima segala amal ibadah dalam bulan Ramadan.
Dahsyat tak dahsyatnya dia punya salafus salih. Maknanya setahun dia punya bulan tu, masa berlalu setahun tu duduk macam tu lah. 6 bulan duduk buat sedang, kita 6 bulan tak tahu benda lagi. Bulan kenapa ni 6 bulan? Masuk bulan Rejab pun tak ingat. Tengok esok orang kata ada pengumuman tengok anak bulan, nak puasa lah. baru nak sedar. Pada salafus salih 6 bulan, jauh punya banding dengan kita dah. Jadi ada baki 11 hari ni lagi. Mudah-mudahan kita semua hari ni rasa cepat lah. Takkan cepat benar Ramadan nak berlalu ni sampai 11 hari dah. Moga-moga ada terdetik rasa macam tu lah. Bukan rasa berungut, ya Allah lambat je 11 hari lagi. Tak lain. Jangan macam tu Sebab ada kisah seorang syekh, dia berkhutbah. Selepas dia berkhutbah, habis berkhutbah tu, dia nak balik. Habislah urusannya di masjid surau, dia nak balik. Balik dalam perjalanan rumah dia tu, ada seorang pemuda ikut dia. Duduk kerja dia, barangkali nak tanya soalan apa macam tu lah. Jadi diikut tu, sampailah Ketok Syekh ni sampai ke rumah dia. Jadi bila sampai ke rumah dia pun sempat dan molek pemuda ni tadi jumpa dengan Tok Syekh. Bila dah sampai, tengok pemuda ni ada, dia pun jemput masuk dalam rumah. Bila jemput masuk dalam rumah, apa yang dibuat oleh pemuda ni, dia duduk perhati. Dia rasa pelik mana? Dia rasa pelik sebab dalam rumah Tok Syekh ni, rumah luar macam ni, sebiji habuk pun perabuk tak ada. Tak ada perabuk. Tok Syekh tu, masa dia duduk dalam rumah tu, hanya ada satu alas tempat dia duduk. Satu alas untuk dia duduk je, bawah punggung dia. Jadi pemuda ni duduk tengok, barangkali pelik ni datang, aku nak jemput rumah yang kosong lah apa gini semua barangkali. Daripada nak tanya soalan tadi ni, terlupa barangkali, dia pergi tanya soalan pada Tok Syekh. Saya nak tanya Tok Syekh, kenapa rumah Syekh ni sampai satu perabuk pun tak ada? Dia tanya macam tu. Bila dia tanya macam tu, Syekh ni jawab apa? Dia tanya balik dalam bentuk soalan. Dia kata, dah perabuk awak pula kat mana? Maka orang muda ni, perabuk saya memanglah tak ada, Syekh. Saya ni kan tetamu saja, dia kata. Lepas pada dia jawab macam tu, Syekh pun jawab balik, samalah kita. Saya pun tetamu juga, dia kata. Dia khabar ke orang muda ni, kata, saya pun tetamu juga. Jadi bila saya sedar saya ni tetamu, buat apa saya nak cari perabuk? Jadi kisah antara pemuda dengan Syekh ini adalah kisah bagaimana memberi pengajaran kepada kita bahawa kata-kata Tok Syekh ni tadi, dia pun sebagai tetamu di mana? Tetamu di dunia. Dan dia mengingatkan kepada pemuda tadi, kita ni sama. Maksudnya dia nak ingatkan kepada kita semualah, penghuni dunia ini, termasuk diri dia, bahawa hidup di atas dunia ni hanya sementara. Orang kata dunia hanya pinjaman. Bila dunia hanya pinjaman, buat apa kita nak action lebih-lebih? Jadi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada kita pada hari ini, sekarang ni kita masih dalam keadaan menunaikan amal ibadah dalam bulan Ramadan, maka mari kita tengok sekejap, sejenak, untuk sama-sama kita perhatikan apa kita nak, sekurang-kurangnya paling minimal lah yang kita nak dapat, nak capai dalam bulan Ramadan pada kali ini. Berbanding dengan bulan-bulan Ramadan yang tahun lepas, yang berlalu bertahun-tahun sudah barangkali, tahun ni kita ambil masa sikit muhasabah barangkali.
lama dah aku dapat beramal bulan Ramadan ni barang ni. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun hidup, tapi tiap-tiap tahun sambut Ramadan sama je aku buat. Tak lebih tak kurang, macam itulah tahun-tahun lepas pun. Ginilah juga duduk fikir dalam hati. Jadi kalau ada perasaan macam tu, tahun ni ada baki sikit lagi barangkali, mari sama-sama kita hayati pada diri kita. Saya nak ambil daripada perkataan Ramadan itu sendiri. Ramadan itu ra mim dot alif nun. Ra mim dot alif nun. Betul Ra itu adalah rahmat. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmat dia berganda-ganda berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Tak nak ke kita ambil peluang? Di saat Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah kepada rahmatnya pada bulan ini, maka sayugianya lah orang tua-tua kata, kita kena ambil peluang. Peluang bila mana Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmat dia berganda berbanding dengan bulan lain, janganlah kita ambil acuh tak acuh. Macam mana rahmat mencurah-curah berbanding dengan bulan yang lain tu? Yalah, mana ada bulan lain, bulan-bulan lain Allah bagi satu malam bersamaan dengan 1000 bulan. Mana ada Allah Subhanahu wa taala bagi pada bulan-bulan yang lain beribadah pada sepanjang bulan ini, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan setiap amal itu. Kan? Mana ada bulan yang lain Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ruang untuk berinfak lebih daripada dalam bulan Ramadan. Maka rugilah kita kalau kita datangnya Ramadan ini kita tidak berinfak sebanyak-banyaknya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana datangnya Ramadan dikatakan baginda menjadi orang yang, bahasa kita ni barangkali bahasa seolah-olah macam tak sedar diri. Kasar sangat bahasa, tak sedar diri dengan perang. Macam mana kita nak kata? Nabi dia punya perangai berinfak dia tu sampai tak sedar yang dia ni tak ada. Dia sendiri pun tak ada kemewahan. Dia sendiri pun serba kekurangan. Tapi dalam keadaan dia serba kekurangan, serba tak apa nak kaya dari segi harta dan sebagainya, dia bermewah-mewah dalam berinfak. Faham maksud bermewah-mewah kan? Maksudnya tak sedar keadaan dia macam tu. Nabi buka kitab mana yang berkenaan dengan menceritakan tentang Nabi pada bulan Ramadan ni bagaimana, sama saja boleh katakan diceritakan dalam kitab-kitab. Nabi ni bila datangnya Ramadan, dia punya infak, dia punya sedekah dia mencurah-curah. Sampai ada katakan Nabi bila mana orang bawa datang lepas pada dia sembahyang subuh, dia balik rumah, sebelum masuk rumah tiba-tiba ada orang datang jumpa dia bawa hadiah. Bila mana dia terima hadiah itu, belum sempat dia masuk pintu rumah, hadiah tu dah habis dululah. Dia pergi agihkan kepada orang-orang di sekitar rumah dia. Tu tak sempat masuk rumah, tak sempat tengok barangkali hadiah tu berapa banyak. Dia bagi dulu. Macam mana kita boleh buat itu? Orang bawa datang lauk petang orang, tutup melek dalam tapuan, tak sempat buka lauk tu, pusing belakang, jiran pun masuk kereta, kita pun bagi pada rumah ni sikit, rumah ni sikit. Tapi kalau lauk kita berkira, kalau kita lah kita kata orang dah bagi takkan tak nak makan. Ambil lah juga. Ni Nabi tak fikir itu. Orang bagi kurma pun sama, makanan Nabi. Dia bagi pada orang lain dulu. Dah habis dia bagi, baru dia sedar dia tak ada. Balik rumah, masuk dalam rumah, tanya Aisyah, ada makanan tak Aisyah? Baru tanya. Lepas bagi kat orang baru tanya. Aisyah kata tak ada benda ni. Kalau gitu tak apalah.
Dalam riwayat lain, dalam bulan yang bukan bulan puasa pun Nabi buat macam tu. Habis-habis sedekah, tanya Aisyah, Aisyah kata tak ada makanan. Kalau gitu tak apalah, aku berpuasa. Boleh kita orang lelaki, suami-suami ni balik surau kalau bukan bulan puasa tu barangkali. Biasa kan ngetel tu kan. Ngetel tu tabiat. Tabiat. Habis ada orang jadi dekat tabiat. Dia balik masjid, dia balik surau, tak sah kalau tak berhenti warung. Ngetel. Padahal orang rumah buat hari-hari tu buat sarapan. Dia mesti nak berhenti dulu. Berhenti kan, tapi lepas dia berhenti, dia minum teh tarik ke secawang, dia balik lah, dia cari sarapan. Ada orang style macam tu. Jadi bila dah balik sampai rumah, dia tanya, makanan ada tak? Tak ada sarapan hari ni. Dak nak buat dia tu. Orang rumah sakit kepala. Apa reaksi kita kalau orang rumah kata gitu nak bleber ke, nak pendam ke, nak tarik muncung, ke nak gelepar gelepar kaki macam budak-budak. Jadi kebanyakan daripada kita ni dia hilang sabar. Gara-gara bini tak buat sarapan, dia main-main, ada kes apa kena cerai. kena cerai sebab bini tak buat sarapan, dia cerai bini. Oh, berat nana ni. Jadi kata nak ikut pada Nabi, Jadi ansur-ansur kita tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersama dengan keluarga dia, bagaimana dia didik keluarga dia untuk memperbanyakkan infak, untuk memperbanyakkan mempedulikan. Ini kisah ini untuk Ra. Ra itu apa dia tadi? Rahmat. Kita kena ambil peluang dalam bulan Ramadan ini untuk ambil peluang Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan rahmat-Nya yang berlipat ganda pada bulan ini. Dalam masa yang sama, rahmat itu juga kita nak jadikan pada diri kita. Ini paling tidak ni kata ni tadi untuk kita ubah berbanding dengan Ramadan tahun lepas. Apa dia? Kita nak jadikan diri kita ni sebagai apa kita nak kata, sebagai ejen ataupun duta rahmatan lil alamin. Duta bahawasanya Islam itu rahmat untuk sekalian alam. Macam mana maksudnya tu? Kita nak jadi sebagai salesman kepada Islam. Kita kena jadi jurujual kepada Islam. Islam tu sebagai produk. Jadi produk Islam ni molek tak molek? Produk Islam ni bagus, molek, tak ada kurang. Tapi yang tak berapa bagus sekarang ni apa dia? Jurujual dia tu tak berapa bagus, tak pandai nak promote. Siapa dia jurujual tu? Kita lah. Jadi bila mana kita orang tengok pada umat Islam ni, tengok pada kita, macam ni Islam tu tak nak, orang jadi takut. Jadi atas dasar Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada Nabi dalam Al-Quran tu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kau ni wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Bagaimana maksud rahmat kepada sekalian alam ni? Kita tirulah. Kita tiru apa yang Allah Subhanahu Wa Taala seru kepada Nabi dan Nabi seru kepada umat dia, kita semua ni, untuk menjadi orang yang sentiasa, umat Islam yang sentiasa melebarkan sifat rahmat ke seluruh alam. Maksudnya apa? Kena buat baik kepada semua, bukan sesama manusia saja. Buat baik pada binatang, buat baik pada alam sekitar, pada tumbuh-tumbuhan juga. Bukankah ada kes bagaimana seorang yang amal ibadahnya diketahui, amal ibadahnya sangat kuat, sembahyang 5 waktunya tak pernah tinggal, berjemaahnya pun tak pernah luput, sentiasa berjemaah, zikirnya dan sebagainya, amal-amal yang lain banyak. Tapi tiba-tiba dia dikhabarkan masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia suka tendang kucing. Suka tendang kucing. Maksudnya
Bukan kucing itu semata-mata, tapi nak highlightnya adalah sebab dia tidak melakukan rahmah kepada binatang. Tak menunjukkan sifat yang baik kepada binatang. Sama lah juga kalau kita pergi masuk hutan. Anak-anak muda kita ni sekarang ni suka naik gunung, naik bukit, duduk berlari sampai 15, 20, 30 kilo masuk ulang-alik naik. Dunia orang-orang sekarang, bukan di Malaysia je, merata. Hiking, dia panggil hiking, sambil berlari pula tu. Jadi dia masuk situ. Kalau jenis bukan rahmat pada sekalian alam ni, pantang, nampak hok comel-comel sikit dalam tu, dia akan pergi patahkan. Ataupun masuk bawa sampah. Jadi lama-lama rosak kawasan tu. Itu bukan sifat yang Nabi minta kita melakukan. Sesama manusia dalam bulan Ramadan ni, paling-paling tidak sesama manusia ni kita kena rahmat lil alamin. Itu adalah kita banyakkan bantu dalam keadaan kita tidak tengok siapa orang yang kita bantu. Ni kita highlight dah dulu banyak kali dah. Apa dia? Iaitu inilah dia sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan ini maksudnya dalam kita membantu manusia, kita membantu orang ramai, kita tidak akan pandang, kita tak akan tanya apa agama dia, kita tak akan tanya siapa bangsa dia. Takkanlah kita tengok-tengok keluar-keluar masjid ni, tengok-tengok ada orang kemalangan kat depan tu, kita tanya dulu, awak ni Islam tak? Tanya dulu, Islam tak Islam, baru nak tolong. Kalau tak Islam, Assalamualaikum, tu tak boleh beri salam. Minta maaf, bye bye, tak boleh itu. Itu bukan sifatnya rahmatan lil alamin. Sebab dan sebenarnya kita pun tak pernah buat macam tu, tak? Apabila berlakunya manusia dalam kesusahan, secara automatik keluar sifat kemanusiaan kita ni dalam diri kita ni. Masa tu tak peduli dah dia ni siapa, betul tak? Ambil telefon, seorang ambil telefon panggil ambulans, seorang lagi panggil orang lain, sekat jalan apa semua, minta tolong, tolong akak sama-sama. Tak kira masa tu orang Cina ke orang India ke, siapa dia, bangsa dia agama dia, tak ada. Itu sifat fitrah kita. Tapi kalau ada di antara kita yang membelakangi sifat fitrah tu, maknanya sebelum nak tolong orang sampai macam tu sekali, dia tanya orang sebelah rumah ni siapa ni, orang depan rumah dia tu siapa dia, dia semayang tak, dia ni pakai tudung tak ada kaitan kita nak pergi bagi lauk ni dengan orang tu pakai tudung tak pakai tudung, orang tu semayang tak semayang. Moga-moga dengan sebab kita duduk bagi kat dia hari-hari tu, buka pintu hati dia disebabkan kita. Jadi moga-moga dengan sebab tu dia nampak kita ni bagusnya, orangnya baiknya, menyebabkan terdetik hati dia tu untuk berubah melalui kita. Takkah itu lebih besar bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seseorang itu berubah disebabkan kita, Allah dia punya pahala berganda-ganda. Tuan-tuan, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kalau ada seseorang di kalangan kamu, di kalangan manusia yang berubah disebabkan oleh kamu, itu adalah lebih baik daripada seekor unta merah. Seekor unta merah. Unta merah ni unta yang paling mahal pada zaman dulu. Kalau hari ni kau banding dengan kereta tu, barangkali apa benda, Rolls Royce, beli lidah nak sebut, Lambo begini. Ataupun Ferrari, mahal lagi pada Ferrari pun ada tak? Kereta sekarang ni paling mahal itulah dia kuda merah. Lebih baik daripada mendapat itu kalau ada orang berubah. Nabi sendiri sebut ni. Jadi tak nak orang kita sepanjang Ramadan ini letak azam, paling-paling tidak aku nak ubah seseorang di tangan aku sendiri. Aku nak seseorang tu berubah dengan sebab dia tengok aku. Tapi jangan niat semata-mata tunjuk nak minta orang tengok kita ni baik, lain pula jadi. Tapi mudah-mudahan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah teguhkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku ni atas agama. Okey, itu ra. Apa dia tadi ra? Rahmat dan juga rahmatan lil alamin. Mim. Mim ini adalah muqarabah. Muqarabah pula, muraqabah. Muraqabah ni, muraqabah ni muqarabah. Balik. Muraqabah, Muraqabah iaitu kita buat satu-satu perkara tadi, pergi bagi lauk ke, pergi menyantuni orang ke, pergi nolong orang ke apa, dengan anggapan kita merasakan setiap apa yang kita buat itu Allah sentiasa tengok. Bukan manusia tengok. Manusia biar kedira, dia tak nak tengok pun. Sebabnya dalam amal ibadah kan, ada kisah bagaimana disebutkan ulama-ulama zaman dahulu punya rahsianya dia tentang amal ibadah dia tu daripada manusia lain, sampai pada peringkat dia dengan isteri dia pun, dia bangun malam, dia tak nak tunjuk pada bini dia. Dia bangun dulu, dia tahu dah bini dia ni akan bangun pukul berapa. Pukul 5 pagi, sekejap lagi bini dia bangun. Sebelum pukul 5 pagi dia akan bangun. Dia akan sembahyang jauh daripada bini dia. Sembahyang jauh dia dulu. Kalau bilik ni dia makan, pergi bilik lain ataupun pergi sembahyang kat ruang tamu ke apa. Bila dah habis sembahyang, habis, dia masuk bilik, dia sambung tidur. Macam itulah hari-hari kerja dia. Sampailah bini dia perasan kejut-kejut bang, tak nak ke kiam. Buat hari tu. Rupa-rupanya dia ni duduk sembahyang dah hari-hari, tak pernah tinggal. Dia nak sampai macam tu sekali, dia nak sembunyikan amal ibadah dia, biar dia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi muraqabah ni macam tu lah juga, iaitu bermula daripada kita buka mata pagi ni, setiap hari ni, sampailah pada kita nak pejam mata sekarang tu, setiap apa yang kita buat sepanjang hari itu, kita merasakan Allah sentiasa memerhatikan kita. Macam kita masuk masjid ni siang hari pukul 11 pagi, mana ada orang? Betul tak? Tak ada orang kat masjid ni siang-siang hari, orang kerja. Tapi masuk kita tengok, oh ada CCTV. Tadi niat je nak bahang tabung masjid, tengok dan boleh CCTV depan muka. Jadi dah agak-agak tu. Silat-silat hari bulan daripada nak ambil korek duit dalam masjid tu, dia tukar balik korek duit dalam kocek dia, tunjuk depan CCTV. Ting, aku masuk ni. Tukar balik dia punya niat. Jadi macam tu lah kita. Sepanjang hari itu kita rasa adanya CCTV Allah Subhanahu Wa Taala. Ke mana kita pergi, sama ada secara seorang yang kita pergi tempat maksiat ke, tempat ibadah ke, kita rasa orang lain tak nampak, manusia tak nampak. Tapi kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhatikan kita. Bahkan bukan semata-mata apa yang kita buat tu kita rasa Allah nampak. Apa yang kita duduk cakap dalam hati pun kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala sedang dengar. Sentiasa mendengar isi hati kita. Kadang-kadang ada orang muka dia senyum, comel senyum. Teman orang ni senyum. Rupanya dalam keadaan dia senyum, dalam hati duduk kutuk orang tu. Rupanya lempar senyum tu senyum sindir. Muka berwajah manis, dalam hati remuk, bukan main tengok orang ni. Datanglah dia ni, mari dah duduk depan muka aku. Dia kata gitu. Tak suka ni. Tapi berlakon depan orang. Itu pun dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendengar apa yang dibicarakan, walaupun orang lain tak tahu. Jadi satu, rahmat. Yang kedua, kita kena ada sepanjang Ramadan ini sifat muraqabah. Muraqabah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bayangkan kalau setiap orang duduk ada sifat muraqabah ini, merasakan setiap saat Allah sedang memerhatikan kita, berani tak kita nak ambil rasuah? Berani tak kita nak faham orang bagi sumbangan pada kita, minta tolong, ni saya bagi sumbangan ini, orang minta tolong bagi pada mana-mana fakir miskin, sebab saya tak tahu, saya orang baru di sini. Okey, boleh.
pantang orang tu masuk je, rupa-rupanya dia masuk kocek dia, tak ingat dah kan anak yatim. Sekarang buat pergi bazar Ramadan buat beli. Molek-molek ada buat beli ke keluarga dia. Jadi darah daging. Jadi tak nak macam tu. Jadi dia kena rasa setiap yang dia buat tu Allah ada tengok. Orang lain tak nampak. Boleh je kalau nak buat macam tu tadi lah. Tapi oleh kerana rasa Allah sedang perhati ni, tak berani. Ni amanah orang. Mim, muraqabah. Dot, apa dia? Dot adalah dhamanun. Dhamanun ini adalah jaminan. Jaminan iaitu kita merasakan, kita yakin dengan sebenar-benar yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bila mana dia dah menetapkan kita ini menjadi salah seorang daripada makhluk manusia atas muka bumi dia ni, Allah dah beri jaminan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, setiap anak Adam yang lahir Allah dah jamin apa dia? Rezeki dia, jodoh dia, ajal dia. Dah rezeki dia tu Allah Subhanahu wa taala jamin dah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Apa-apa saja yang merayap di atas muka bumi ini, tidak ada apa-apa kecuali semuanya telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Illa 'ala Allah rizquha. Bahkan dikatakan bahawa cicak tu yang saya sebut dulu tu, tengok Allah Subhanahu wa taala kata min dabbah. Dabbah ni merayap. Kita ni merayap di atas muka bumi ni, berjalan daripada Malaysia sampai ke Thailand, daripada Thailand sampai ke Vietnam. Merayap lah tu juga. Binatang tu, cicak tu duduk melekat kat dinding tu, duduk melekat kat dinding tu, kita tengok sekali lalu macam tak ada makanan. Rupanya Allah Subhanahu wa taala jadikan makanan tu dah tetap dah untuk si lalat tu, dia tinggal berusaha sikit je, berjalan sikit ataupun keluar lidah dia sikit. Keluar lidah dia, dapatlah benda-benda terbang kat dia. Benda-benda yang jadi rezeki kepada cicak tu, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia datang terbang. Datang dekat cicak tadi. Keluar lidah, boleh makan. Kita Allah Subhanahu wa taala illa 'ala Allah rizquha. Allah dah tetapkan juga rezeki pada kita ni. Bagaimana? Kita makan nasi, daripada nasi itu, daripada padi, jadi beras, daripada beras nasi, kemudian kita makan lauk sotong, sotong tu daripada tengah-tengah laut dalam tu, tiba-tiba Allah pemudahkan kita tinggal pergi cari sikit je dekat pasar, dapatlah dalam pinggang tu sotong besar ke, makan udang besar ke. Kalau tak Allah tak tetapkan macam tu, jenuh lah. Kita sendiri nak pergi cari sotong kat tengah laut, nak pergi tangkap ikan sendiri kat tengah-tengah laut, kat tengah-tengah sungai. Tak ada. Semuanya Allah Subhanahu wa taala permudahkan rezeki kita. Dan mulai ada masak lemak cili padi, ada kambing bakar, baru lepas sahur ni duduk main sebut, kambing bakar semuanya ada dalam pinggang. Kalau tak, kambing nak makan kambing, dia cari dulu, nak tangkap dulu, nak sembelih dulu, tak kesusah tu. Jadi itulah yang dimaksudkan illa 'ala Allah rizquha. Allah dah tetapkan rezeki pada kita ni, dalam maksudnya dan antaranya adalah Allah permudahkan rezeki itu pada kita. Jadi itu semua adalah jaminan Allah. Jadi maksudnya dhamanun ini, kita yakin apa saja kehidupan kita sekarang ni adalah Allah Subhanahu wa taala dah jamin. Allah dah jamin. Ada orang Allah Subhanahu wa taala letak dia dalam keadaan miskin sangat pun tak, kaya sangat pun tak, tapi disebabkan dia kata tak apa, ini semua Allah Subhanahu wa taala ada hikmah dia jadikan kita macam ni. Ada hikmah Allah jadikan aku macam ni bagi. Ada orang lahir-lahir kaki tak cukup, tak ada kaki sebelah, tangan pun tak ada sebelah, tapi dia tetap tak merungut, dia tetap tak bersedih, bahkan dia bangga, inilah aku yang Allah jadikan. Sebab apa? Dhamanun. Aku yakin Allah dah jamin semua tu. Jadi kita, oleh kerana kita yakin Allah Subhanahu wa taala jamin kita semua rezeki kita, jodoh kita,
berpuluh tahun lah duduk kahwin dengan pasangan kita duduk bersama, tapi ada orang masih lagi berperang, berantakkan rumah. Sebab apa? Sebab dia tak yakin. Dia tak yakin jodoh itu Allah Subhanahu Wa Taala ditetapkan. Duduk cari punca nak gaduh di kerja. Tapi kalau kita yakin pasangan kita itu adalah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sentiasa rasa bersyukur. Bila rasa bersyukur ni, rasa nak menyantuni setiap hari, nak bermanis muka dengan pasangan. Ni tahu ada orang dengan kawan-kawan, dengan orang lain, orang pejabat tu bukan main dia punya bermanis muka. Tapi balik rumah dengan pasangan, tarik muncung 14. Hari-hari duduk masang muka dengan pasangan. Tanya sepatah ni apa? Tak tahu. Tanya. Orang tanya 10 perkataan, sepatah dia jawab. Tapi dekat pejabat, dekat tempat kerja, orang tanya sepatah, 15 dia jawab. Punya ramahnya dia macam tu. Jadi terbalik dah kan. Okey? Dhamanun. Alif. Sikit lagi dah. Alif. Ni kita nak didik dalam baki-baki bulan Ramadan ini supaya ada setiap dari kita ni ada sifat seperti mana sifat Nabi tadi tu, iaitu sifat ithar. Alif, ya, sa, alif, ra. Ithar. Ithar ni maksudnya mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain macam mana? Macam Nabi buat tadi lah. Iaitu kita beri pada orang dalam keadaan kita sendiri sedang memerlukan. Itulah dia ihsan. Kita mengutamakan orang lain dalam keadaan kita sendiri sedang memerlukan benda tersebut. Macam? Boleh buat itu. Didik hati kita, didik diri kita ni untuk ada sifat ihsan pada diri. Bulan Ramadan ni lah kita nak didik. Kita memerlukan, tapi dalam masa yang sama kita Allah didik kita kena bayar zakat. Kena bayar zakat. Dalam masa yang sama dianjurkan supaya memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan infak. Siapa-siapa rasa sampai ke hari ni, bermula daripada Ramadan hari yang pertama sampai ke Ramadan hari ni, dia masih belum lagi berinfak apa-apa lagi, hari ni paling-paling tidak masuk dekat food bank belakang. Balik rumah kalau tak bawa duit hari ni, muliakan hari ni, jangan bertangguh. Kalau ada masjid buat apa rayuan Ramadan, Masjid Abidin ni ada buat rayuan Ramadan untuk beri pada penduduk-penduduk sekitar ni, jangan tangguh. Bagi terus. Lagi-lagi kalau ada buat tajaan berbuka, jangan tangguh, bagilah. Kalau ada package, satu package 50, kita tak mampu 50, pergilah jumpa, bagi RM10 tak apa, saya tak mampu 50, saya bagi RM10 tak apalah, kalau ada orang lain nak bagi juga RM10, RM10. Tak apa, janji bagi, jangan sampai ke habis, sampai sudah tak bagi. Itu berapa dah? Ra, mim, dad, alif. Alif tadi apa dia? Isa. Jadi tuan-tuan, yang terakhir ni mudah-mudahan kita rangkum yang 4 ni tadi. Yang Ra, kita ada sifat, kita ambil peluang dalam bulan Ramadan ini dengan sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang mencurah-curah sepanjang bulan ini. Kita jadikan diri kita ni dengan sifat rahmat itu untuk menjadi sebagai duta Islam ni, dengan melebarkan sifat rahmat pada seluruh alam, iaitu Islam yang ada pada diri kita ni menjadi sumber kebaikan kepada orang lain untuk ikut sama kepada Islam. Satu. Yang keduanya, kita nak jadikan kita ni sepanjang bulan Ramadan ini, bukan sepanjang Ramadan saja, bermula daripada Ramadan ini, kita berubah. Setiap hari kita apa buat, kita bercakap apa sekalipun, kita nak keluarkan cakap tu biar keluar yang baik, yang baik-baik. Buat tu buat yang baik-baik. Sebab apa? Muraqabah. Allah sentiasa memerhati. Yang ketiga, dhamanun. Dhamanun ni kita suka buat yang pertama tadi, jadi duta Islam. Yang kedua kita buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan segalanya untuk kita. Yang keempat, kita nak juga jadikan diri kita ni sentiasa ada sifat ihsan. Sentiasa ada sifat ihsan bermula daripada bulan ni, bulan Ramadan ni. Habis pada Ramadan besok,
Sifat itu melekat terus pada diri kita. Mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain inilah tadi ihsan, iaitu kita tak tengok dah pada siapa-siapa yang kita nak utama. Dalam kita memberi dalam hal memberi pertolongan lah. Tapi kalau dalam hal agama, kena utamakan agama, utamakan Allah. Dan yang keempat, alif nun. Bila mana kita buat keempat-empat ni tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita nun. Nun iaitu nusrah. Nusrah apa dia? Kita baca tadi tu nasr, iaitu kemenangan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni di kalangan orang-orang yang menang dalam beramal. Menjadikan diri kita ni orang-orang yang dari kalangan hamba-hambanya yang menang dalam memerangi hawa nafsu. Menjadikan kita ni orang-orang yang menang dalam menjauhkan perkara-perkara yang dilarang. Menang dalam menjauhkan perkara-perkara syubhat. Kita dimenang dalam melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa dan maksiat. Sebaliknya, bila habisnya Ramadan, seolah-olah kita ni baru melangkah ke dunia baru. Sebab sudah menang mengekang hawa nafsu, sudah menang berjaya mendidik diri kita jadi sifat Islam, sudah berjaya mendidik diri kita ni untuk menjadi duta Islam yang baik kepada semuanya, pada ahli keluarga kita paling tidak, ataupun kepada masyarakat seluruhnya. Ke mana saja kita pergi, orang akan nampak kita, bagusnya dia ni. Siapa dia ni? Oh, ni lah dia orang Islam ni. Nampak orang Islam ni. Orang nampak Islam dia, macam ni bacanya, bagusnya Islam macam tu. Tu akan kita nak tengok pada diri kita ni, orang tadi Islam ni apa macam tu orang tanya. Islam ni tu maksudnya teruknya perangai kita. Jadi takkan kita nak jadi gitu kan. Jadi mudah-mudahan 5 sifat ini, 5 perkara yang ada dalam yang saya akronimkan dalam perkataan Ramadan itu, kurang-kurangnya menjadikan kita ni orang-orang yang nusrah. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan pada diri kita. Jadi mudah-mudahan cukup sekadar tu tuan-tuan. Kalau tak banyak, mudah-mudahan sikit-sikit pun dapatlah juga manfaatnya. Jadi marilah sama-sama kita berdoa sikit pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni orang-orang yang sentiasa bersungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhafa wa la narju ghayrak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatika wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a warzuqna rizqan min haitsu la yahtasib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.